Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Khair Zarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi 1 petang 18 Mac 2020. Buletin 1 petang dimulakan dengan perintah kawalan pergerakan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan seluruh rakyat Malaysia agar mematuhi perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa mulai hari ini 18 Mac hingga 31 Mac ini. Dalam satu kenyataan dari Istana Negara pada Selasa, Seri Paduka menzahirkan bahawa rakyat perlu menghadapi situasi ini dengan penuh tenang dan tidak cemas bagi membantu kerajaan serta pihak berkuasa membendung jangkitan COVID-19 di negara ini. Seri Paduka Baginda juga menggesa rakyat agar tidak mengambil sikap mudah dan sambil lewa terhadap perintah kawalan pergerakan ini. Rakyat turut diminta untuk mengikuti panduan dan langkah pencegahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama terhadap kesejahteraan dan keselamatan keluarga, masyarakat dan negara. Masih lagi dengan perintah kawalan pergerakan. Bukan perintah berkurung, hanya kawalan pergerakan itu, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dalam sidang medianya pada petang Selasa. Tampil meleraikan kekeliruan orang ramai setelah pengumuman Perdana Menteri Malaysia berkenaan perintah kawalan pergerakan pada Isnin, Tan Sri Abdul Hamid menambah arahan yang dikeluarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah cukup jelas. Saya menyerulah kepada orang ramai, ya. Ini bukannya curfew, ya. Ini bukannya perintah berkurung, ya, yang mana boleh menyebabkan orang ramai dikenakan mengikut undang-undang sekatan untuk mereka keluar daripada rumah. Bukan, ya. So jangan kelirukan. Jadi saya ingat beberapa jam sebelum ini berlakunya panic buying tadi, ya. Orang berebut ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan adalah sepatutnya tidak berlaku, ya. Arahan yang pengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri kemarin cukup jelas, ya. Di situ cukup jelas. Ia bukannya perintah berkurung, tetapi masih ramai lagi yang keliru, ya. Tambah beliau, polis Diraja Malaysia akan terus membantu untuk memantau perintah kawalan pergerakan ini tidak kira keluar daerah maupun negeri. Berita seterusnya mengenai penutupan pusat kunjungan orang awam di Kuching. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu sidang media khas mengenai langkah pengekangan penularan wabak COVID-19 di Kuching pada Selasa telah mengumumkan penutupan semua premis DBKU yang melibatkan pusat kunjungan orang awam berkuat kuasa hari ini 18 Mac. Jelasnya antara pusat yang ditutup ialah semua perpustakaan komuniti DBKU termasuk di bangunan Majma, Museum Kuching di bangunan DBKU Bukit Sial dan Taman Orkid di Pengkalan Sapi. Selain itu, notis agar menutup sementara operasi perniagaan akan dikeluarkan kepada pihak pengusaha pasar, pusat penjajah dan premis makanan termasuk pasar malam. Semua tempat-tempat yang saya sebut tadi disarankan untuk ditutup sementara waktu. Maknanya ada 3 premis perniagaan di kawasan DBKU ataupun melakukan penutupan lebih awal, iaitu di Uptown Metro City, Uptown Dewan Cewarang dan juga Pasar Seni. Selain itu, beliau menambah antara aktiviti dan program DBKU yang ditangguhkan adalah Bazar Ramadan, aktiviti kejiranan mesra seperti riadah dan sukan, program yang dijadualkan semula seperti Car Free Day dan Bulan Kebersihan. Dalam pada itu, katanya program Earth Hour yang dijadualkan pada penghujung bulan Mac ini turut dibatalkan. Beberapa aktiviti yang telah pun kita umumkan satu ketika dulu, yang telah pun kita ambil dalam pendekatan untuk sama ada dibatalkan ataupun ditangguh ataupun ditunda. Sehinggalah kita dapat maklumat terkini daripada pihak kerajaan. Dengan kata lain, DBKU mengambil pendekatan sama seperti jabatan, kementerian, agensi kerajaan yang lain untuk mengurangkan aktiviti yang tidak tertentu. Laporan seterusnya.
Suasana sunyi menyelubungi pejabat daerah Limbang dan beberapa pejabat kerajaan lain di bangunan Limbang Plaza pada hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, terdapat kaki tangan pejabat residen Limbang dan pejabat daerah Limbang yang menjalankan kerja seperti biasa dalam kuantiti yang kecil seperti mana yang diarahkan Kerajaan Sarawak. Dalam pada itu, Bilik Operasi Bencana Daerah Limbang tetap beroperasi bagi menerima laporan dan aduan orang awam berkaitan dengan COVID-19. Tinjauan di Bintulu pula mendapati Seksyen Penguatkuasa dan Seksyen Kesihatan dari Lembaga Kemajuan Bintulu telah mengadakan pemantauan ke atas premis jualan makanan. Dalam pemantauan itu, sebanyak 98% pemilik premis makanan mematuhi arahan manakala 2% lagi ingkar dengan arahan yang diberikan. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berwaspada dengan penularan wabak COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan adalah seperti berikut. Sekian edisi Satu Petang bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi Rangkuman Wilayah Tengah. Jaga kesihatan, jarak sosial dan kebersihan diri anda. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.